Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan ada satu ulang kaji iaitu bimbingan special sikit sebab ni khas ulang kaji untuk menghadapi peperiksaan ya. Okey, jadi mari kita ulang kaji dahulu semua bab 1 hingga 7 tapi yang objektif dan yang 1 dan 2 terawal saja. Ya. Okey. Jadi contohnya bab 1 ni rangsangan dan gerak balas. Okey, ni nombor 1. Azmi menghadapi masalah melihat objek jauh dengan jelas. Okey. Antara berikut yang manakah merupakan sebab dan cara pembetulan untuk menghadapi masalah itu? Apakah caranya untuk dia mengatasi? Okey, ada tak? Ada siapa nak jawab dulu? Pokok ada siapa nak jawab? Cikgu buka dahulu. Ada siapa tak nak jawab? Koko awak nak jawab ke? Ada tak? Siapa nak jawab? Ada? A, B, C atau D? Boleh? Objek jauh dan cara pembetulannya. Kalau okey. Kalau contohlah awak confused ni kan kat sini kan. Awak nak cara pembetulan ni awak ingat. Yang mana satu awak ingat? Kalau objek jauh, rabun jauh lah tu ya. Rabun jauh lah maksudnya. So awak apa? Kanta apa? Cembung ke cekung? Cembung ke cekung? Cekung kan? Okey, cekung. Okey, kalau dia terlalu jauh, dia sebenarnya B ya, B. Kantanya, kanta mata terlalu tebal ya. Ya. Boleh ya? Okey, ni ya, kanta mata terlalu tebal. Dan kita menggunakan kanta cekung sebagai pembetulannya. Okey. Seterusnya, antara yang berikut yang manakah boleh dipengaruhi oleh deria bau? Ni kalau kita ada sesama. Contohnya kita sesama. Lepas tu kita nak makan, kita rasa macam apa? Tak rasa kan? Tak rasa apa kan? Deria rasa ya. Okey, deria rasa. Okey, C. Kemudian ni maklumat berikut menunjukkan proses untuk mengesan bau. Antara berikut yang manakah urutan yang betul bagi proses itu? Urutan yang betul. R, bau bahan kimia larut dalam mukus. Kemudian reseptor bau menghasilkan impuls. Q, impuls dihantar ke otak dan S, impuls saraf ditafsir oleh otak. Jadi C ya, C. C jawapannya ya. Ini urutannya. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, yang ini P. Dia nak label P, Q, R, S. Okey, P ni ialah apa? Otak. Okey, P ialah otak. Q, ni Q sepanjang ni. Q ialah saraf tunjang. Okey. R, saraf kranium. Kranium. Okey. Maksudnya saraf-saraf yang dekat bahagian atas muka kita lah. Ya. S, saraf spina. Okey, saraf spina S ke bawah ya.
Okey, ini awak dah label. Okey, sikit lagi sini. Ni. Nombor 2. 1 dan 2 je kita tengok ya. Okey, 2 tu, 1 ni A factor. A factor. B, ni kedua ni E factor. E factor. Sama juga, yang ni pun. Rangsangan A factor, boleh tak ejaan? Eja dia. Boleh eja tak? Cikgu sekejap Siapa yang tak tahu eja tu, macam ni ejaan dia. Factor. Ya. Okey, dan yang kedua tadi effector. Okey, effector ni selalunya deria. A tadi kan? Ni. Effector tu selalunya deria. Deria kita. Contohnya hidung, mulut, kulit, macam tu ya, telinga, macam tu. Tetapi kalau E factor ialah kelenjar dan otot. Contohnya lah, kalau awak dengar telefon berbunyi, kan? Awak dengar telefon berbunyi tu rangsangan kan? Okey. Lepas tu, telinga. Deria lah. Effector lah. Factor. Deria telinga mengesan. Okey, lepas tu dia proses masuk-masuk. Otak tafsir. Lepas tu, otak beritahu yang cikgu kata E factor tadi, kelenjar dan otot. Jadi dia arahkan tangan kita, itulah kelenjar dan otot lah. Tangan ambil dan jawab handphone. Itu ialah gerak balas. Boleh faham ya? Yang terkawal, yang luar kawal pun sama juga, tapi lain sikit. Ya. Ni melibatkan modula oblongata saraf tunjang. Tapi yang tadi tu ya, sama. Yang cikgu nak terangkan ialah effector dan effector tu. Yang cikgu masukkan dengan kelenjar dan otot tu ya. Okey, jadi selesai yang bab 2 ni. Bab 1 ni. Okey. Kita fokus 1 dan 2 soalan yang pertama. Jadi nanti awak kena fokus-fokus sikit lah. Ya. Okey, jadi seterusnya bab 2. Okey, mari kita lihat bab 2. Ni respirasi ya. Bab respirasi. Jadi cuba kita lihat. Kita buat dulu soalan objektif. Okey, apakah bahagian yang diwakili oleh P? P itu ialah apa? Okey, sebenarnya balang ni dia mewakili ada tak? Ada tak siapa-siapa nak jawab dulu sebelum cikgu beritahu? Kok ada yang berminat? Ada yang berminat. Ada yang tahu? Ya, itu ialah tulang rusuk. Tulang rusuk ni. Ni diwakili oleh tulang rusuk. Okey, sini. Okey, kalau ni, nombor 2 ni. Antara berikut yang manakah benar? Udara hembusan mempunyai lebih banyak karbon dioksida. Udara hembusan mempunyai lebih banyak oksigen. Salah kan? Okay, ni betul. Udara, tapi kita tengok dulu. Yang lain ya. Udara sedutan hembusan mempunyai sama banyak. Salah. Udara sedutan ni salah. Jadi yang betul ialah A ya. A. Jadi kita pilih A. Udara hembusan mempunyai lebih banyak karbon dioksida. Okey. Dan setelah itu mari kita lihat soalan yang ni. Label-label ni awak boleh tahu sendiri kan. Okey. Kini tak. Okey. Cikgu pilihlah soalan. Okey. Nombor 3. Awak ingat nombor 3 ni? Ingat nombor 3. Okey. Yang label-label tu tak
Yang label-label tu insyaAllah tak. Okey, sebab tu TP1 kan awak boleh je ya. Okey, jadi yang ni dia kata adaptasi dinding alveolus dan kapilari darah adalah nipis. Okey, kenapa? Kenapa dia nipis? Kepentingan dia lah. Okey, nak tahu kepentingan dia. Okey, so kepentingan dia kita tulis kat sini ya. Sebab kadar respirasi gas boleh. Sebab kadar respirasi gas merentasi alveolus dan kapilari darah adalah tinggi ya. Adalah tinggi. So sebab itulah dinding alveolus dan kapilari darah ni nipis. Sebabnya dia nak merentasi ni. Ya, dia tinggi lah. Okey, ni adaptasi ni kepentingan. Kenapa dia nipis? Okey, yang ni dinding alveolus tu kenapa dia lembab? Kenapa dinding alveolus ni lembab? Dia kata, okey, kita catat dekat sini. Okey, dia kata untuk membolehkan gas respirasi meresap ke dalam kapilari darah dengan mudah. Okey, itulah sebabnya ya. Sebab kenapa dinding alveolus ni lembab. Sebab dia nak meresap dengan mudah. Kalau tebal dia susah lah. Okey, itu bab 2. Okey, bab 3. Semua ikut cikgu ya. Fokus tak? Ibarat fokus. Okey. Jadi dekat sini. Ni ialah pengangkutan. Apakah fungsi aorta? Apakah fungsi aorta? Okey, membawa darah beroksigen ke seluruh badan. Apakah yang akan berlaku jika jantung manusia tidak mempunyai septum? Maka darah beroksigen dan darah terdioksigen ni akan bercampur. Jadi tak boleh. Jadi septum tu ingat cikgu rasa cikgu pernah beritahu dahulu. Okey, jika tak ada septum ni takut-takut nanti darah tu akan bercampur. So tak boleh ya. Dia kena asing. Jadi dia ialah itulah kepentingan dia ya. Dia membahagikan darah tu. Supaya darah beroksigen tidak bercampur dengan darah terdioksigen ya. Dia terbalikkan ya. Okey, ni insya-Allah ya. Okey, apakah bahan keperluan M dan bahan kumuh N? Ni pun sebenarnya kita dah pernah buat juga tapi tak apa. Kita ulang kaji ya. Okey, M ni ialah apa? Oksigen. Oh sorry, kita tak ni. Okey ini ialah oksigen. Okey, sementara N kalau dia kata kumuh, kumuh. Dia jadi macam tu kan. Okey, sekejap ya. Okey, N ialah kalau tadi oksigen, N ialah mestilah karbon dioksida ya. Okey, itu dia. Dan satu lagi
Namakan satu organisma lain yang mempunyai sistem pengangkutan yang sama. Sama macam paramecium. Ingat tak? Okay. Hydra bukan. Okey, ni ialah ameba yang sama ya. Ameba. Okey. Ni kalau awak jawab bahasa Melayu, ejaan dia macam ni. Kalau ada O tu bahasa Inggeris ya. Ni bahasa Melayu lah. Boleh. Mana-mana pun cikgu boleh terima lah. Okey. Ini ameba sama ya. Dia sama je. Okey. Itu ialah satu soalan dari respirasi. Okey. Seterusnya kita lihat yang keempat. Jadi ketiga kan. Okey, yang keempat ni kereaktifan logam. Okey, yang antara berikut yang manakah unsur? Emas ya. Emas ialah unsur. Okey, yang kedua unsur berikut membentuk kalsium karbonat kecuali A. Sulfur. Okey, antara berikut yang manakah disusun mengikut kereaktifan meningkat? Ialah A. Magnesium, kalsium, natrium dan kalium. Ini urutan dia. Okey, yang nombor 4. Raja berikut menunjukkan proses pengekstrakan biji dari biji besi. Besi dari biji besi ya. Dia nak ekstrakkan, maksudnya dia nak pisahkan ya. Ini ialah relau bagas ya. Okey. Apakah tujuan menambahkan batu kapur ke dalam relau bagas? Tujuannya ialah untuk menyingkirkan benda asing dari besi lalu membentuk sangga ya. Dia nak asingkan. Okey, jadi dia boleh dapatlah biji tu. Ya, dari sebab ada banyak benda asing kan. Okey. Batu kapur ya. Okey, selesai di situ. Ni lengkapkan. Ni insyaAllah. Okey, yang A ni unsur ni. Okey, kita tengok unsur. Apa dia unsur tu? Agak-agak. Tadi kan cikgu dah sebutkan. Okey, emas. Emas. Yang kedua, perak. Okey, yang ketiga. Satu lagi, platinum. Platinum ya. Okey, itu dia. Alright, ini ialah unsur. Okey, sebatian. Okey, sebatian pula mestilah yang sebaliknya kan. Okey. Bauksit. Okey. Sulfida logam. Sulfida logam dan yang ketiga ialah hematite. Hematite. Okey. Ni dia. Alright, dah settle. Okey, ni sikit. Sikit je yang kedua ni. Okey, tandakan yang betul bagi unsur yang terdapat dalam ni. Okey, kalau galena ni ialah plumbum. Okey, plumbum. Okey, kalau ni B ni aluminium. Okey. Kalau ni kuartza ni. Kuartza ni apa? Okey, yang tadi ialah plumbum. Aluminium, oksigen. Yang ni ialah oksigen. Okey, dan D ialah ferrum ya. Ferrum, okey. Macam tu ya. Alright, yang ini. Ini tak 1 dan 2 saja. Okey, seterusnya 4, 5. Nombor 5. Okey, kalau buat 5. Okey, sekejap. Ni dia termokimia. Apakah ciri-cirinya? Ciri-ciri tindak balas endotermik.
Maka menyerap haba dari persekitaran. Okey, yang kedua, bika yang berisi larutan terasa panas selepas suatu tindak balas. Okey, itu ialah tindak balas eksotermik ya, eksotermik. Okey, ya, jawab soalan. Berikan definisi tindak balas itu. Okey, okey, berikan definisinya. Okey, tindak balas kimia. Okey, type lah nanti ya, tindak balas kimia. Tindak balas kimia yang menyerap kan, kalau endo yang menyerap apa dari persekitaran. Okey. Okey, manakala kalau exo pula ialah tindak balas kimia, tindak balas kimia juga, okey, yang membebaskan haba ke persekitaran. Tadi diserap ya, haba ke persekitaran. Okey. Okey ya, jadi awak jawab macam nanti. Okey, ni tak apa. Okey, ni pun tak apa ya. Okey, seterusnya 5, 6. 6 sikit lagi. Okey, ini 6. Apakah fungsi transformer? Transformer. Okey, dia menginjak naik atau menginjak turun arus voltan arus ulang alik. Ya, okey, dia menginjak naik atau menginjak turun. Okey. Di antara peralatan elektrik berikut yang manakah menggunakan transformer injak turun? Injak turun maksudnya dia nak turunkan ya. So A 1 dan 2. Di mana pengecas telefon pintar dan komputer riba. Ini tak guna banyak sangat ya. Alatan elektrik yang kecil lah ya. So kalau peti sejuk atau mesin basuh dia peralatan yang besar kan. Okay. So tidaklah dia injak naik. Yang ini injak turun ya. Okay, nombor 3. Jawapannya ialah C. C. Okey, nombor 3 ni pengiraan. Sebuah televisyen memerlukan 240 volt dan kuasa 1000 watt. Nilai fuse manakah yang paling sesuai? So kalau yang paling sesuai ialah 5 ampere ya, 5 ampere. Okey, C. C sebab dia fuse dia. Okey, nilai fuse. Okey. Ni ada pengiraan sikit. Kan? 2 dan 3 ni tak. Dia kecil ya. So awak ni saja. Ni terlalu besar. Tak apa. Tak boleh ya. 5 pun dah cukup ya. Okey, yang nombor 4. C. Renjatan elektrik. Ni kalau dekat sini. Kalau dia tidak dipasang dengan betul. Nanti dia terkena renjatan elektrik ya. Okey, seterusnya. Ni yang ini pun boleh. Boleh juga sumber yang boleh diperbarui. Okey, pilih kat sini. Apa dia? Hydro, ya. Hydro. Betul, hydro. Yang kedua, ombak. Ya, betul. Yang ketiga, geothermal. Geothermal. Okey.
Lagi? Solar. Ya, solar. Ada lagi tak? Dan angin. Ya, betul. Angin. Okey, ni adalah sumber yang boleh diperbarui. Okey, yang tak boleh diperbaharui, sebaliknya lah. Okey, sebaliknya iaitu petroleum yang akan habis ya. Sumbernya akan habis. Okey, petroleum, gas asli. Okey, selepas itu arang batu. Kemudian diesel dan nuklear. Tenaga nuklear ya, akan habis. Okay. So ini ialah yang tidak boleh diperbarui. Okay, so awak dah tahu dah apa tenaga-tenaganya. Okay, yang ini tak ya. Okay, kedua tak. Seterusnya yang terakhir ya, bab yang terakhir. Bab yang terakhir untuk PPT ni ya. Okay. Yang ketujuh. Yang ketujuh apa? Dia punya tu. Bab dia. Sampai tak bab tujuh ni. Mana dia? Tenaga dan kuasa. Okey. Kalau dekat sini maksimum. Kinetiknya maksimum. Di kedudukan A. A ya. Bukan. C. Sini. Sebab A ni tenaga keupayaan. Gravity. Okay. Yang ni. Okay. C. Sorry. Okey, dia di kedudukan D ya. Okey, seterusnya Hanif menolak Amari seberat 300 Newton dari sudut. Okey. Berbentuk segi 4 luas. Okey, berapakah? Okey, yang cikgu mungkin tak bagi pengiraan lah nanti ya. Cikgu tak bagi pengiraan. So ya, tapi cikgu jelaskan yang ini ialah D. Yang ini ialah D. Okey. Nanti tak ada pengiraan lah dalam PPT tu ya. Jadi mudah sangat awak nak score nanti. Ya. Okey, yang ini okey tak apa. Bentuk macam ni kita try jugalah. Okey. Kerja ialah ni ada dua ni. Keupayaan untuk melakukan kerja ke kadar untuk melakukan kerja? A ni. A ni ialah hasil darab tenaga, hasil darab daya dan sesaran dalam arah daya ya. Okey, A ialah 2. Okey, putus sikit. Okey, B tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, kuasa ialah kadar melakukan kerja. Jadi awak terputus. Okey ya. Okey, yang ini tidak. Okey.